Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kita dikejutkan dengan satu tajuk di Malaysia kini apabila Sanusi dikatakan otak masuk air. Apa cerita? Sebelum kita teruskan, tekan butang subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan tentunya Anda terkejut apabila Sanusi dikatakan sebagai otaknya sudah masuk air. Kenapa Sanusi sehingga mendapat gelaran otak masuk air? Tapi sebelum saya bacakan laporan di Malaysia kini ini, kita mau ulas sedikit juga tentang pendedahan daripada Wisma Putra berkaitan dakwaan Sanusi. Kononnya ada wujud Little Napoleon di Wisma Putra. Wisma Putra telah pun memberikan penafian dan mendedahkan cerita yang sebenarnya yang paling mengejutkan kita. Pada mulanya saya pun hampir-hampir percaya 100% dan terkejut dengan pendedahan Sanusi. Apabila Sanusi kata dalam mesyuarat bersama dengan Anwar Ibrahim, wujud Little Napoleon dan wujud cubaan untuk cuba melaga-lagakan beliau dengan pentadbiran Anwar Ibrahim. Sehingga beliau tidak disediakan kerusi dalam mesyuarat, katanya. Beliau kata, Sanusi kata, bukan rasa terhina, tapi katanya perbuatan itu tidak baik. Namun, tidak sampai 24 jam, Wisma Putra akhirnya tampil menjawab dakwaan Sanusi itu karena selepas cuba dipermalukan, cuba dipertikaikan oleh Sanusi, tentulah Wisma Putra wajib menjawab perkara itu. Dan jawaban Wisma Putra itu sebenarnya betul-betul membalas, memberi balik paku besi paku keras kepada Sanusi dengan mengatakan, Wisma Putra kata sebenarnya bukan tak sediakan kerusi, tapi memang tak disediakan kerana Sanusi tiada dalam senarai jemputan dalam mesyuarat tersebut. Dengan kata lain, kemunculan Sanusi dalam mesyuarat itu tidak dijangka pun dan tidak diketahui pun, tiba-tiba saja mungkin ada, dan memang itu sebabnya tiada kerusi kerana tidak dijemput. Jadi memang sesuailah dia berdirikan, tapi oleh kerana kebaikan hati Anwar Ibrahim, akhirnya Anwar sendiri yang mengarahkan supaya pegawai Wisma Putra tersebut menyediakan kerusi untuk Sanusi. Lihatlah, walaupun Anwar selalu dimaki hamun, dihentam, dikeroyok, dibelasa oleh Perikatan Nasional, khususnya apabila selalunya Sanusi pun selalu menghentam Anwar Ibrahim dalam kempen-kempennya, apa yang jadi? Anwar Ibrahim tidak berdendam, bahkan dia menyediakan kerusi pula untuk Sanusi. Jadi itulah yang kita kata, yang jahat harus dibalas dengan kebaikan supaya muncullah kebaikan. Apa pula cerita tentang otak masuk air ini? Rupa-rupanya ini yang berlaku. Akibat digelar tokong perut buncit, Tiong membidas Sanusi pula dengan otak masuk air. Pertikaman lidah antara Menteri Pelancongan Tiong King Seng dan Menteri Besar Kedah Sanusi Maknor menjadi semakin hodoh apabila masing-masing mengeluarkan kata-kata lebih ekstrim. Hari ini Tiong pula berkata otak Sanusi masuk air 2 hari selepas Sanusi mengejek penampilannya seperti tokong berkepala botak dan berperut buncit. Kata Tiong, dia punya otak masuk air ke apa? Tuhan pun kasih sama tuduh, kata beliau. Aduh, ini memang tak elok sangatlah kan. Menggunakan Tuhan di dalam apa-apa perkara itu memang tak elok langsung. Kata Tiong, dia kata saya duduk di bawah pokok pisang. Macam itu tokong Buddha yang berperut besar. Ini melampaulah bagi saya lah. Kalau you atau kamu cerita sebegitu, you sudah menghina satu tokoh lagi, kata Tiong. Sanusi dalam sidang Dewan Undangan Negeri Kedah Rabu lalu menyelar Tiong dengan berkata dalam logat Kedah, oh, rupa-rupanya dalam Dewan Undangan Negeri Kedah Sanusi menyelar Tiong. Ini pada pendapat saya betul-betul tidak senonoh lah. Karena Dewan Undangan Negeri Kedah tu amat mulia, kenapa pula sanggup mengatakan begitu? Dalam sidang itu, dalam logat Kedah,
Sanusi menyelar Tiong dengan mengatakan, muka dia kalau saya ajuk jadi macam tokong. Hat kepala botak tu, hat perut buncit tu. Kata Sanusi. Bukankah itu sesuatu yang amat mendukacitakan kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama? Dia berkata demikian ketika mengkritik Tiong yang menurutnya tidak memberikan sebarang pandangan ketika mesyuarat mereka dengan wakil kerajaan Thailand di Sadoa, selatan Thailand pada 27 November yang lepas. Menurut Sanusi, yang juga dikenali dengan sikap beliau yang cakap lepasnya itu terkenal dengan cakap lepasnya itu, turut mengejek Tiong dengan berkata, muka tak ada tarikan pelancongan langsung. Ya, ini body shaming. Dalam pengetahuan saya, tak tahulah kalau silap, body shaming ini satu juga perkara jenayah yang tak boleh dilakukan di Malaysia. Ianya boleh didakwa dengan perbuatan saman malu. Jadi tak tahulah adakah ini boleh dianggap body shaming atau tak. Bagaimanapun, Sanusi juga membangkitkan jumlah kemasukan 4 juta rakyat Malaysia ke Thailand setahun, berbanding hanya 1.3 juta dari negara Gajah Putih itu dalam Dun Kedah. Berkaitan Langkawi, pusat pelancongan utama Kedah yang menjadi punca pertelingkahan kedua-dua mereka sebelum ini, Sanusi menuduh Tiong seperti hendak mensabotaj, tapi Menteri Pelancongan kita kempen macam sabotaj Langkawi, kata Sanusi. Di Langkawi tak boleh pakai seluar pendek lah, pelancong diganggu bla 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 bla, katanya. Sementara itu, Tiong dalam kenyataan bertulis dan videonya hari ini berkata, dia tidak tahu sama ada hendak ketawa atau menangis mendengar hujah Sanusi. Sanusi kena rasuk sampai tergamak mengeluarkan kenyataan sedemikian, kata Tiong. Inikah mentaliti dan sikap seorang menteri besar? Soalnya lagi. Tiong juga memulangkan paku buah besi dengan berkata, Sanusi tidak tahu protokol dalam mesyuarat bilateral apabila meminta nasi tambah ketika jamuan untuk pemimpin kedua-dua negara. Aduh, bila acara makan tengah hari rasmi, kata Tiong, you makan satu piring tak cukup, minta piring kedua. Saya sebagai menteri pun pelik, nampak menteri besar tidak tahu protokol, tak tahu menghormati, katanya. Berkaitan jumlah kemasukan pelancong antara Malaysia dan Thailand yang tidak setara, Tiong berkata Sanusi sebagai menteri besar Kedah turut mempunyai tanggung jawab. Kamu sendiri tidak boleh buat promosi juga. Kenapa kamu punya kesilapan? Semua tuduh orang punya silap, kata Tiong lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Keputusan PRK Kemaman sudah diketahui sebentar tadi, yang mana telah dijulang Samsuri sebagai Perdana Menteri PAS. Tapi berita buruknya, baru 1 jam selepas Samsuri dijulang sebagai calon Perdana Menteri PAS, tidak sampai sejam selepas Samsuri menang dengan 64.968 undi, manakala calon Barisan Nasional hanya dapat 27.839 undi. Tiba-tiba ada satu pula perkara yang mengejutkan dan amat menggemparkan kita semua. Manakan tidak, pendedahan ini pastilah membawa sedikit sebanyak kesedihan kepada Perikatan Nasional. Di samping mereka bergembira menjulang Samsuri sebagai calon Perdana Menteri mereka, ini pula sebenarnya yang berlaku, yang pastinya membawa kesakitan, berita buruk dan duka cita kepada Perikatan Nasional. Dipetik daripada Malaysia Kini, Ashraf Wasdi Dusuki, yaitu Setiausaha Agung UMNO, mendedahkan pendedahan yang menyakitkan bagi Perikatan Nasional yang baru saja menang dalam PRK Kemaman. Ini dia, Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wasdi Dusuki, walau bagaimanapun mengucapkan tahniah kepada PAS atas kemenangan mereka dalam PRK kali ini, dan dinyatakan bahwa kemenangan mereka adalah dengan majoriti yang sangat besar. Namun demikian,
apa yang didedahkan oleh Ashraf Wajdi Dusuki ini, itu yang lebih penting lagi, yaitu Ashraf kata kemenangan Perikatan Nasional tidak mengubah kerajaan perpaduan yang masih mempunyai 152 ahli parlimen, manakala pembangkang kekal dengan 69 ahli parlimen. Maknanya, kemenangan Samsuri hanya mampu menambah bilangan ahli parlimen 1 orang kepada Perikatan Nasional. Tapi untuk mahu menumbangkan kerajaan, itu semuanya hanya naratif dan spekulasi semata-mata. Seperti yang telah dinyatakan oleh Fahmi Fadzil, yaitu Menteri Komunikasi dan Juru Cakap bagi Kerajaan, beliau kata itu hanya spekulasi dan boleh dengar tapi percaya jangan. Kerana apapun yang dikatakan oleh Perikatan Nasional berkaitan dengan kononnya Samsuri akan menjadi Perdana Menteri, itu semua hanya bakal, ini bakal bukannya confirm, hanya bakal berlaku selepas PRU 16 pada tahun 2027. Ini kerana UMNO telah pun menyatakan bahawa siapa-siapa ahli parlimen UMNO yang berpaling tadah menyokong Perikatan Nasional akan didenda 100 juta ringgit. 100 juta ringgit. Siapakah ahli parlimen UMNO yang betul-betul sungguh-sungguh berani menggadai risiko dan menggadai maruah sebagai ahli politik, menggadai diri untuk berhadapan risiko didenda 100 juta itu. Jadi tepatlah seperti yang dikatakan oleh Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki bahawa apapun yang terjadi hari ini sebenarnya hanya menambah bilangan ahli parlimen Perikatan Nasional, tetapi tidak mampu mengubah kerajaan. Kerana kerajaan tetap mempunyai 152 ahli parlimen, manakala pembangkang kekal 69 ahli. Oleh sebab itulah Ashraf Wajdi Dusuki menasihati pemenang, iaitu Ahmad Samsuri, supaya boleh fokus segala usaha membela kebajikan dan memacu kembali ekonomi negara, kata Ashraf Wajdi Dusuki. Buat semua pengundi setiap Barisan Nasional, kata beliau, terima kasih kerana masih meyakini perjuangan ini, tulisnya di laman Facebook. Dia menggesa penyokong Barisan Nasional supaya tidak terlalu kecewa dan meneruskan perjuangan. Saudara-saudara sekalian, ada penganalisis politik kata, keputusan malam ini mungkin akan berubah 4 tahun lagi. Semuanya sebenarnya bergantung pada prestasi Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan yang diilhamkan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agung ini. Semuanya dinilai 4 tahun lagi. Kalau prestasi mereka melampaui jangkaan dan berprestasi sangat baik, tidak mustahil apa yang berlaku hari ini tidak akan berulang lagi. Yaitu tidak mustahil Terengganu yang pernah diperintah oleh Barisan Nasional satu ketika dahulu boleh dirampas oleh Barisan Nasional sekali lagi. Ini semua bergantung pada prestasi PAS di negeri Terengganu. Kalau prestasi PAS mengecewakan, tidak membawa apa-apa perubahan, tidak membawa kepada kemajuan dan makin hari makin ketinggalan, pastilah mereka bakal digantikan oleh Barisan Nasional. Oleh sebab itu, sesuailah seperti yang dikatakan oleh Ashraf Wajdi Dusuki bahawa dia menggesa penyokong Barisan Nasional supaya tidak terlalu kecewa dan meneruskan perjuangan. Kata pepatah, mendung bukannya selalu mendung. Hujan pun tidak selalu hujan. Kadang-kadang hujan hanya sehingga ke tengah hari dan akhirnya cahaya timbul semula. Adakah 2027 PAS akan tumbang pula? Semuanya seperti yang saya katakan tadi bergantung kepada sejauh mana prestasi pemerintahan PAS di kawasan tersebut.
Jadi saudara-saudara sekalian, meskipun PAS sudah memenangi Parlimen Kemaman sekali lagi dengan majoriti yang sangat besar, yaitu calon Perikatan Nasional telah pun mendapat 64.968 undi dan menewaskan calon Barisan Nasional yang hanya dapat 27.839 undi. Namun, sekali lagi saya bacakan peringatan daripada Ashraf Wajid Dusuki supaya para pengundi yang ada di Kemaman mengingat kemenangan Perikatan Nasional tidak mengubah kerajaan perpaduan seperti yang diwar-warkan oleh Muhyiddin dan juga Hadi Awang. Beliau kata tidak akan mengubah kerajaan perpaduan, kata Ashraf Wajid Dusuki. Yang hanya berubah ialah Menteri Besar Terengganu bakal tambah sibuk, tambah kerja dan menjadi beban. Beliau adalah ahli parlimen, beliau juga adalah Menteri Besar Terengganu, beliau juga adalah ahli Dewan Undangan Negeri. Dia ada kerja yang sangat-sangat luar biasa besarnya. Jadi saudara-saudara sekalian, itu sajalah yang berubah, yaitu kesibukan dan tanggung jawabnya. Tapi kalau kerajaan tidak akan berubah. Dengan ahli parlimen kerajaan 152, ahli parlimen pembangkang tetap 69. Sekian dulu dalam kegembiraan ahli parlimen PAS menang, itu pula berita dukanya. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini memang kesianlah Muhyiddin, kita kata, karena disahkan polis sudah membuka kertas siasatan terhadap Muhyiddin. Kali ini berkait isu 3R. Jadi saudara-saudara sekalian, ini bukan sekadar membuatkan Muhyiddin banyak kes. Kalau dulu Muhyiddin sedikit kes, sekarang ini dah bertimpa-timpa kes Mahkamah Muhyiddin kalaulah dia didakwa untuk isu 3R ini pula. Kalau sebelum ini Sanusi saja yang selalu dikaitkan dengan 3R bersama dengan Hadi, sekarang ini Muhyiddin juga telah pun masuk kumpulan 3R tersebut dengan disahkan oleh polis bahwa kertas siasatan terhadap Muhyiddin berkait dengan isu 3R telah pun dibuka. Jadi secara rasminya Muhyiddin masuk kumpulan yang disiasat 3R, isu 3R. Polis hari ini membuka kertas siasatan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa mengeluarkan kenyataan membabitkan 3R, yaitu agama, bangsa dan raja, ketika kempen pilihan raya PRK Parlimen Kemaman baru-baru ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche berkata, siasatan terhadap pengerusi Perikatan Nasional PN itu dilakukan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kerana mencetuskan keadaan tidak harmoni. Bercakap pada sidang media selepas melakukan tinjauan di Pusat Pengundian Sekolah Kebangsaan Bukit Mantok di Cukai, Terengganu hari ini, beliau berkata siasatan itu dijalankan susulan satu laporan polis yang dibuat terhadap Muhyiddin di sebuah balai polis di negeri itu pada Jumaat yang lepas. Muhyiddin yang juga Presiden Parti Bersatu pada satu ceramah perdana di Cukai antara lain didakwa mengeluarkan fatwa harus untuk ahli UMNO meninggalkan parti itu dan mereka yang berbuat demikian boleh mendapat ganjaran pahala hijrah seperti zaman Rasulullah, kata laporan ini. Pada itu, Ayub Khan turut mengingatkan semua penyokong agar tidak mengadakan sebarang perhimpunan ataupun perarakan pasca pilihan raya supaya tidak menimbulkan gangguan kepada ketenteraman awam. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang paling mengejutkan kita. Dalam satu ceramah itu di Cukai, laporan polis menulis bahwa Muhyiddin telah didakwa mengeluarkan fatwa
harus untuk ahli UMNO meninggalkan parti itu, yaitu parti UMNO, dan mereka yang berbuat demikian boleh mendapat ganjaran pahala hijrah seperti zaman Rasulullah. Ini satu perkara yang memang agak mengejutkan kita. Bayangkan Muhyiddin sanggup menggunakan isu seperti ini untuk meraih undi semata-mata. Tak tahulah sejauh mana kebenaran itu, tapi bagi Anda yang mungkin mahir agama, Anda tahu kebenaran di sebalik fatwa tersebut. Polis akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya dalam memastikan keselamatan dan ketentraman awam semasa pasca pilihan raya nanti, kata Ayub Khan. Beliau berkata sebanyak 280 anggota dan pegawai polis akan memantau situasi ketentraman awam selepas pilihan raya sehinggalah situasi berada dalam keadaan aman dan harmoni. PRK Kemaman menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon Barisan Nasional dan Menteri Besar Terengganu, yaitu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang mewakili PAS, manakala calon Barisan Nasional diwakili oleh Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor. Ia diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas yang membatalkan kemenangan calon PAS C. alias Samin pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Saudara-saudara sekalian, belum kita berpisah, sila ramalkan siapa akan menang pada PRK Parlimen Kemaman ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini lagi kebiadaban dan kita dengan tanda petik kebodohan orang-orang tertentu. Manakan kita tidak menggelar mereka biadab dan dengan tanda petik bodoh kalau berani membuat pula perkara yang tidak senonoh untuk Perdana Menteri kita, yaitu Anwar Ibrahim. Kalau orang kampung cakap, ramai lagi yang boleh beliau ugut selain daripada Perdana Menteri, tapi tak tahulah di mana mereka menyimpan pemikiran mereka, atau kalau dengan kata yang lebih kasar, di mana mereka menyimpan lutut pula otak mereka. Adakah simpan di lutut ataupun tak guna otak langsung? Ini apabila baru 2-3 hari yang lepas polis menangkap seorang lelaki yang didakwa menawarkan 5 juta ringgit untuk menawarkan 5 juta ringgit untuk membunuh Anwar Ibrahim. Kali ini pula lagi bodoh daripada sebelumnya, seorang lagi lelaki mengugut Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, dengan kali ini lebih dahsyat, yaitu mahu bom rumah. Nak jadi Perdana Menteri rupa-rupanya bukan mudah. Sudahlah susah nak mengurus keluarga, susah nak mengurus negara. Ada pula orang-orang bodoh macam ni yang guna entah otak kemana, mungkin ke lutut atau dibuang ke laut pun kita tak tahu. Apabila sanggup pula, berani pula mahu bom rumah Perdana Menteri kita. Pada pendapat Anda sebagai rakyat Malaysia, orang-orang seperti ini nak buat macam mana? Apa hukuman yang sepatutnya diberikan kepada orang-orang seperti ini? Kita tahulah, Anda mungkin tak minat dengan Anwar Ibrahim. Bukan semua orang suka Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Tapi setidak-tidaknya, kalau Anda tak suka Datuk Seri Anwar Ibrahim, janganlah membuat perkara yang tak senonoh seperti ini, perkara yang bodoh dan biadab seperti ini, kerana ini akan menyebabkan Anda sendiri yang akan terancam, Anda sendiri yang akan dalam bahaya. Silap-silap hari bulan, dipenjara dan didenda. Bukankah itu satu tindakan yang bodoh? Anda memperjuangkan, mungkin Anda ialah daripada parti-parti tertentu, mungkin Anda penyokong pada parti-parti tertentu, yang akan sengsara dan rugi bukan parti itu, tapi Anda sendiri yang akan rugi. Parti itu hanya senyum-senyum, Anda pula masuk penjara. Jadi fikir sebelum buat.
Hari ini kita digemparkan selepas polis berjaya menahan seorang guru agama yang membuat hantaran ugutan bunuh kepada Perdana Menteri. Seorang lagi lelaki didakwa memuat naik ugutan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alamak, ini bahayanya. Kalau menurut laporan di Harapan Daily ini, rupa-rupanya yang mengugut Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini dengan ugutan bunuh ialah guru agama. Pada pendapat kita, sepatutnya guru agama menunjukkan sikap yang terpuji, menunjukkan teladan yang terbaik, bukannya menunjukkan teladan yang sebodoh seperti itu. Pengguna Facebook menggunakan akaun bernama Muhammad Irfan didakwa memuat naik hantaran mahu mengebom rumah Perdana Menteri. Hantaran itu tular di media sosial dengan orang ramai menyebut mention polis Diraja Malaysia untuk diambil tindakan. Tunggu masa nak kena bom je rumah Anwar ini. Majoriti rakyat pun dah benci dengan dia. Pejuang LGBT patut mampus tulis akaun tersebut. Inilah yang kita kata perbuatan yang betul-betul tak senonoh, perbuatan yang melampau. Jadi saudara-saudara sekalian, Anda boleh merujuk kepada akaun Facebook yang bernama Muhammad Irfan yang ditulis daripada Harapan Daily ini. Saudara-saudara sekalian, bagaimanapun individu tersebut kemudian memuat naik hantaran baru mendakwa akaun miliknya digodam orang yang tidak berpuas hati terhadapnya. Beginilah yang selalu berlaku. Sudah post baru kata digodam. Sudah post baru kata digodam. Semalam seorang ustaz maktab Mahmud Kulim ditahan polis selepas menerima 5 laporan berhubung kenyataan fitnah dan ugutan. Kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan untuk kesalahan menakutkan secara jenayah dengan menyembunyikan nama yang membuat hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Jadi rupa-rupanya kemarin ustaz ditahan polis kerana fitnah dan ugut Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda pada pendapat anda. Apakah hukuman yang patut diberikan kepada lelaki yang terburu-buru itu? Sekian dulu. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Hati-hati buat hantaran. Kita jumpa lagi. Bye-bye.